Ha. waktu ihram haji Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 layali min Dzulhijjah wa fi lailatin nahri wal yawm. Babul mawaqiti bil haji wal umrati zamanan wa makanan. Bab berkenaan waktu-waktu ihram dan Miqat, bila disebut miqat ada dua kan. Satu dipanggil miqat zamani, yang kedua dipanggil miqat makani. Lil haji wal umrati zamanan wa makanan. Tempat untuk melakukan haji, masa. Baca. waktu ihram haji Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 layali fil ayyam bainaha min Dzulhijjah wa fi lailatin nahri wa hiya al-'ashratu wal yawm annaha laysat min waqtihi. Waktu ihram bagi haji Jadi miqat zamani ni, tengok bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 layalin, 10 malam. Maksudnya tak termasuk siang 10. Sebab siang 10 dah raya. Faham? Tahun ni 10 Zulhijjah adalah pada 20 hari bulan Julai. Wa fi lailatin nahri, dan pada malam ada satu wajah. Ini mazhab tu Hanafi. Beginilah mazhab Hanafi. Maksudnya apa? Waktu untuk ihram ini bermula daripada Syawal. Ihram haji. Ni haji kan. Contohnya satu orang bulan Syawal. Sekarang ni kita bulan apa? Dah Syawal dah. Habis dah Syawal. Pada masa bulan Ramadan, dia ihram niat buat haji. Maka apa akan berlaku? Dia telah niat haji bukan pada waktunya. Maka ada khilaf. Baca. Walau ahrama fi ghairi waqtihi, walau ahram fi waqtihi in aqada umratan ala sahih. ada khilaf. Pendapat muqabil kata, oleh kerana dia niat haji itu bukan pada waktunya, maka niat itu lara. Macam orang niat puasa bukan pada waktunya, Ramadan kan. Bukan Ramadan, dia bikin niat puasa Ramadan. Dalam keadaan dia sedar, dia tahu, maka niat dia tak sah. Tetapi haji ni dia lain. Haji dia lain kerana dia terlalu kuat hubungan dia dan ikatan dia, niat dia dengan amal dia. Kalau satu orang itu dia niat, maka niat dia itu kita akan hukum sah. Tapi dia tidak sah lah sebagai haji, dia sah sebagai umrah. Jadi kalau dia niat haji bulan Syawal, bulan Ramadan, maka dia wajib buat umrah. Itu maksud dia. In aqada umratan ala sahih, lianna, tu elak dia, lianna al-ihram syadidut ta'alluq wal luzum. Syadidut ta'alluq wal luzum. Ihram ni, ihram bila sebut ihram maksudnya niat. Faham? Bukan ihram yang orang Melayu faham. Ihram maksudnya berada dalam keadaan ihram. Tapi di sini ihram yang dimaksudkan adalah niat lah. Kerana sesungguhnya niat ihram sangat kuat ta'alluqnya dan sangat kuat luzumnya. Maknanya kok mana pun kita nak bagi dia jadi juga. Kalau dia tak jadi sebagai haji, maka dia jadi sebagai umrah. Itu yang dimaksudkan syadid ta'alluq wal luzum. Fa'idha lam yaqbal al-waqtu, kalaulah waktu tidak boleh terima apa yang dia ihramkan, maksudnya apa yang dia niatkan. Sebab waktu tu tak boleh nak terima sebagai haji, tak boleh nak terima, tetap kita tak larakan niat tu. In sarafa
in sarafa ila ma yaqbaluhu wa wal umratu. Maka pergilah ia kepada barang yang menerima ia ma akan dia ma ahrama bihi. Insarafa ay ma ahrama bihi ila ma yaqbaluhu wa huwa al-umrah. Faham? Sebab umrah ni dia punya waktu dia sepanjang tahun, jami'us sanah. Wa thani la yan'aqidu umratan kama la yan'aqidu hajjan. Walakin yatahallalu bi amali umrati kama fata hajju. Pendapat yang kedua kata haji pun tak jadi, umrah tu pun tak jadi. Tetapi dia tak boleh keluar macam tu saja. Dia perlu tahallul. Tahallul dengan apa? Tahallul dengan amal umrah. Maksudnya apa? Dia kena buat umrah. Sama macam orang yang mana terluput haji. Nanti kamu akan belajar dalam masalah haji ni, dia ada dipanggil fawatul hajj. Orang yang mana terluput haji. Satu lagi kita akan belajar fasadul hajj. Satu orang yang haji dia rosak, batal. Jadi orang yang mana fawatul hajj, orang yang terlepas haji ni macam mana? Orang yang terlepas wukuf di Arafah. Faham? Orang yang dia ihram tetapi dia tak dapat wukuf di Arafah, maka dia ni dipanggil apa? Fawatul hajj, fatahul hajj. Bila orang terlepas wukuf di Arafah, dia bukan boleh tinggal macam tu saja. Tak boleh. Dia haji lain. Kalau kita dah buka, kita kena tutup. Faham? Tutup tu maksudnya tahallul. Walaupun haji yang kita buat tu tak sah, fasad, dia jima'. Sebelum tahallul awal jima', maka haji itu fasad. Tapi dia bukan macam semayang. Kalau semayang kita batal, keluar je lah, tak perlu buat apa-apa. Tetapi haji walaupun telah fasad, dia perlu buat sesuatu untuk tahallul. Jadi mukabil ini menyamakan orang yang ihram pada bukan masa haji, dia perlu buat sama macam orang terluput haji. Apa yang dia kena buat? Iaitu dia kena buat amal umrah. Jadi orang yang terlepas wukuf di Arafah, dia tak bagaimana dia nak tahallul, dia perlu buat umrah. Faham? Bila dia buat umrah, barulah dia boleh melakukan larangan-larangan ihram. Kalau tidak, masih lagi sangkut. Walaupun dia buat umrah, tapi umrah itu tak dikira sebagai umratul Islam. Umrah itu sekadar melepaskan diri dia daripada ikatan ihram saja. Samalah macam ni. Okey, fa'al al-awwal. Fa'al al-awwali idza ata bi amali umrati saqata anhu umratul Islam. Atas wajah ke qaul ni? Wajah. Atas wajah yang pertama yang mengatakan bahawasanya ihram dia tu jadi umrah, lalu dia buatlah amal umrah. Maka umrah dia itu gugurlah daripadanya umrah Islam. Kira umrah dia tu jadi. Dia sudah menggugurkan kewajipan umrah dengan umrah tersebut. Itu maksudnya saqatat anhu umratul Islam. Kemudian berbeza dengan wajah kedua. Ini saya dah bagi tambih tadi. Umrah yang dia buat tu sekadar tahallul je. Sekadar untuk tahallul sahaja. Dia perlu buat umrah yang lain untuk menggugurkan kewajipan umrah kalau dia belum pernah buat umrah yang begitu. Kemudian wasawa'un fil inqalil jahili bil hali ya, wasawa'un fil inqalil jahili bil hali. Jahili jadi apa? Jadi apa? Sifat kepada inqad. Sifat pada inqad. Terjemah jadi apa? Sama sahaja pada terjadi yang jahil. Terjadi tu jahil. Itu anda terjemah. Kalau sifat macam tu kan,
terjadi yang terlaksana oleh orang yang jahil. Tapi baca sifat. Terjadi yang terlaksana oleh orang yang jahil. Boleh kalau i'rab sifat terjemah macam tu. Sawa'un innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Khabar muakhar sawa' kan? Sawa'un fil in'iqadi. Apa yang kamu keluar apa? 7. Al-jahilu sama sahaja pada apa? Pada in'iqad. In'iqad apa? In'iqadi al-ihram fi ghairi zamanil haji. Faham? In'iqad maksudnya in'iqadil ihrami fi ghairi zamanil haji umratan al-jahilu. Al-iqad al-lam tu merujuk kepada in'iqadi al-ihram fi ghairi zamanil haji umratan al-jahilu. Sama sahaja hukum kita kata tadi, dia punya niat tu jadi umrah itu dia tak ada beza. Orang tu dia reti ke dia tak reti ke, tetap sah. Faham? Sah jadi umrah. Ada pendapat yang mengatakan kita hanya hukum sah ni kalau dia tak reti, dia jahil, dia tak tahu bahawasanya haji ni tak boleh niat luar daripada bulan haji. Oleh kerana dia tak tahu, maka dia bukan tala'ub, main-main. Oleh kerana dia bukan main-main, maka kita masih lagi memberi iktibar, memberi nilai kepada niat dia. Oleh kerana kita tak hukum sebagai haji, kita hukum sebagai umrah. Tapi kalau orang tu dia tahu, maknanya dia main-main. So bila dia main-main, kita hukum tak sah langsung. Faham? Ada pendapat yang macam tu, tapi dhaif lah. Dia samakan dengan masalah semayang. Satu orang dia tahu waktu solat belum masuk, dia takbir juga saja aku semayang fardu zuhur, waktu masih waktu duha. Maka apakah hukum dia? Hukum niat dia tak sah. Faham? Satu orang dia takbir dalam keadaan dia sangka zuhur dah masuk, saja aku semayang fardu zuhur, tetapi rupanya belum masuk. Maka ulama kata dia punya semayang tu kita hukum sah, dia jadi semayang sunat. Faham? Jadi di sini apa perbezaan dia? Beza antara jahil dengan alim. Jahil ni dia bukan tala'ub, so kita masih lagi bagi nilai lah, kira bagi sah juga walau atas nama sunat. Faham? Kat sini sama juga, bagi sah juga, tapi sebagai umrah. Cuma dalam bab nusuk ini muktamad dia tak ada beza, kembali kepada asal, iaitu li'anna al-ihram syadid at-ta'alluq wal-luzum. Baca. Wal awalu wa rajihu min asabitu fil hajiyati bi qawlaini lima taqaddama. Wasaniyatu qati'atul lisani. Wasaniyatu taqulu al-aqidu ihram. Pendapat yang ketiga apa dalam masalah ni? Yan'aqidu ihramuhu mubhaman. Ihram dia tu jadi ihram mubham. Faham? Mutlak. Ihram mubham ni dalam nama yang lain dipanggil ihram mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, boleh satu orang tu dia ihram mutlak. Dia macam-macam cara ihram, sampai 5 semua sekali. Ihram mutlak ni maksudnya apa ni, dia kata nawaitul ihram, saja aku berniat untuk berihram, bas. Dia tak ta'yinkan ihram ni untuk apa, haji ke umrah ke. Ihram yang normal dia ta'yin, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Maksud dia ta'yinkan ini nak haji, ataupun nawaitul umrata, ataupun nawaitul hajja wal umrata, haji qiran. Dia ada satu lagi cara, saja aku ihram. Maka pendapat yang ketiga kata dalam surah ini ihram dia tu jadi ihram mubham, mutlak. So dalam masalah ihram mutlak ni, dia boleh jadikan selepas itu sebagai haji pun boleh, nak jadikan sebagai umrah pun boleh. Itu maksud ihram mubham. Fa in sarafahu,
فإن صرفه إلى العمرة kana umratan sahihatan. Wa illa, وإلا تحلل بعمل ini pendapat ketiga. Tarik ketiga kata dia jadi ihram yang bersifat tergantung. Tengok lepas tu dia jadikan apa? Dia jadikan umrah, maka sah. Kalau dia tak dia jadikan haji juga, maka dia kembali kepada asal, iaitu dia perlu tahallul dengan amal umrah. Dhaif. Pendapat yang utama yang pertama. Fahadhihi فهذه من مقابل الصحيح أيضا عبر به دون المذهب إشارة إلى sepatutnya kalau khilaf yang tariq ni, takbir dia al-madhhab. Tariq kan, tariqah pertama, tariqah kedua, tariqah ketiga. Tapi musannif gunakan perkataan as-sahih. Ini masalah mustalahat lah. Kalau ikut mustalahat yang tepat untuk khilaf yang macam ni adalah al-madhhab. Kerana dia ikhtilaf at-turuq. Apa wajahnya musannif menggunakan as-sahih? Maka dijawab oleh Imam Mahalli, isyaratan ila du'fil khilaf, sebagai isyarat kepada lemahnya khilaf. So lemahnya khilaf, ta'birnya as-sahih. Soalnya wa jami'u sanati waqtun ihramil umrah. Cuma fenomena buat umrah sepanjang tahun ni dia berlaku kemudian lah. Zaman dulu tak ada orang datang daripada Malaysia pergi Mekah buat umrah saja, tak ada. Kalau pergi Mekah maknanya buat haji. Banyak duit nak pakai, pergi umrah je. Dululah masalah duit, kemampuan ekonomi. Satu lagi masalah kenderaan. Nak pergi Mekah maknanya 6 bulan bawa balik. Sekarang ni pergi hari ni mungkin 3 hari 4 hari boleh balik lah. Faham? Khalas. Jadi kalau orang tu dia mutawif, tiap-tiap bulan pergi umrah. Syarikat apa benda tu, Andalusia tu, setahun dia bawa berapa? 40,000 orang. Dia saja. Pergi umrah. Tapi dalam masa 2 tahun ni, Covid ni, habis. Apa pun tak ada. Jadi siapa yang dah set up syarikat travel, memang boleh buat duit banyak lah. Faham? Kalau 40,000 orang dalam masa setahun kan, satu orang dia dapat untung RM500, RM1,000 kali lah. Tapi sekarang ni bisnes travel ni, umrah haji, patah kaki lah, lumpuh. Nak tunggu bila kerajaan Saudi buka tak tahu lagi. Sekaligus dia banyak lah yang terkesan, pelbagai. Di sini, di sana, hotel semua tutup, jadi bandar hantu. Seterusnya, wa jami'u sanati waqtun li ihramil umrah. Biasanya dalam matan dia sebut begini, tapi dia ada istisna juga. Ada surah yang mana tidak sah ihram umrah. Faham? Tak ada, tak sah. Dalam syarah dia sebut satu. Apa dia? Wa qad yamtani'u al-ihramu biha li'arid. Kadang-kadang, maksudnya ada juga keadaan yang terhalang oleh ihram dengan nyonya umrah kerana sesuatu halangan mendatang. Seperti apa? Orang yang sedang beriktikaf di Mina. Bukan beriktikaf, orang yang sedang berada di Mina untuk mabit dan melontar. Ini takbir yang digunakan oleh Mahalli. Maksudnya dia masih lagi ada baki amal haji dia. Walaupun amal haji ni bukan rukun, wajib. Mabit di Mina wajib, melontar melontar wajib, bukan rukun.
Tetapi dia punya ayat yang lebih ringkas dia, kalau orang itu masih ada lagi baki amal haji, dia tak sah ihram umrah. Dia masih ada kat Mina, tak habis lagi mabit 3 hari. Kalau dia tak buat nafar awal. Kalau buat nafar awal 2 hari 2 malam. Dia masih lagi ada baki amal itu, dia niat ihram umrah tak jadi. Faham? Dia punya kaedah dia, umrah haji boleh masuk dalam umrah. Umrah tak boleh masuk dalam haji. Faham? Satu orang dia niat ihram umrah, kemudian dia belum mula lagi amal umrah, dia niat haji pula. Itu dipanggil memasukkan haji ke dalam umrah. Dipanggil haji qiran. Faham? Dipanggil haji qiran. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab ada faedah. Umrah ni amal dia lagi sikit daripada haji. Jadi bila dia niat ihram umrah, kemudian dia niat haji, adalah faedah dia niat haji sebab akan tambah amal. Tapi kalau dia memang sedia niat haji, berada dalam keadaan ihram haji, dia tambah niat umrah, tak ada apa faedah. Sebab amalan umrah lagi sikit daripada amalan haji. Okey? Jadi orang yang masih ada baki, kecuali kita kata kecuali kalau dia buat tahallul awal. Bila tahallul awal dia ada baki 1 hari lagi, tapi oleh kerana dia tahallul awal, dia tak perlu habiskan. Maka bila dia tak perlu habiskan, maka sahlah niat ihram umrahnya. Dia kalut ni nak buat umrah, tak habis lagi amal haji, dekat Mina dah pergi niat, maka niat dia tak sah. Faham? La yan'aqidu ihramuhu biha li'ajzihi 'anit tashaghuli bi 'amaliha, kerana dia lemah. Walaupun dia nak ihram umrah, kalau dia buat pun dia masih ada baki lagi tuntutan amal haji, iaitu mabit dan juga melontar, contoh. Maka tak boleh. Seterusnya habis. Wa jami'u sanah waqtu ihramil umrah. Ini waktu. Miqat zamani. Miqat zamani ni adalah sempadan waktu yang sah. Maksudnya kalau dia niat lewat, dah melepasi, dah habis dah berlalu dah 10 hari bulan Zulhijjah, waktu baru dia niat haji, maka dia samalah macam dia niat haji belum lagi masuk bulan Syawal, sama je hukum dia. Maksudnya dia jadi umrah, haji dia tak sah. Faham? Miqat zamani adalah sempadan waktu yang sah untuk niat. Berbeza dengan miqat makani. Miqat makani dia bukanlah sempadan tempat yang sah, bukan. Kalau satu orang tu dia niat ihram bukan di miqat, ihram dia tetap sah. Itu beza zamani dengan makani. Kalau makani ni bukan bahasan dia adalah apa, sah ataupun tidak sah. Dia niat ihram kat mana pun sah. Cuma miqat makani ni perbahasan dia adalah daripada segi adakah dia kena bayar dam ataupun dia tak kena bayar dam. Salah satu daripada rukun haji adalah berihram sebelum melepasi miqat. Dia kena pastikan dia ihram tu sebelum melepasi miqat. Kalau satu orang dia ihram, jadi dia ada 3 keadaan lah. Ihram sebelum sampai miqat, ihram semasa dalam miqat, ihram selepas melepasi miqat. Faham? Semua sah. 1, 2, 3 semua sah. Cuma hukum dia jadi beza. Siapa ihram selepas melepasi miqat, kemudian dia tak patah balik, dia kena bayar dam. Faham? Kerana dia telah meninggalkan wajib haji. Wajib haji ni adalah al-ihram bil miqat, ihram di miqat, dia kena bayar. Tapi kalau orang ihram sebelum sampai miqat, hukumnya sah.
dan tak ada dam. Cuma kurang afdal. Afdalnya ihram di miqat. Faham? Jadi perbahasan miqat makani ni bukan sah tak sah, tapi dia berputar soal afdal tak afdal. Satu lagi, kena bayar dam ataupun tidak bayar dam dari sudut melanggar kewajipan haji. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan hafal lah di mana miqat kita ni. Jadi miqat orang Malaysia ni di Qarnul Manazil. Kalau dia turun Jeddah. Kalau dia turun Madinah, di Bir Ali. Kalau Qarnul Manazil, kita akan ihram atas kapal terbang. Kita akan pakai ihram tu daripada airport lagi. Airport KLIA dah pakai dah. Boleh je pakai atas kapal terbang, susah lah nak tukar baju. Faham? Sebab dia 8 jam. Jadi nak sampai Qarnul Manazil berapa? Qarnul Manazil daripada Mekah ke Qarnul Manazil 80 kilo je. 80 kilo. Jadi kapal terbang nak pergi 80 kilo minit kan. Jadi dia akan bagi tahu nak sampai dah. Tapi kalau pergi Madinah tak perlu pakai ihram. Sebab kita hanya pakai ihram lepas on the way pergi Mekah. Duduk Madinah. Lepas tu masa nak pergi Mekah tu, daripada bandar Madinah tu nak pergi ke Bir Ali dekat je. Minit dah sampai lah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.